Okey, kita sambung kaedah yang keempat iaitu teknik indeks keberuntungan ataupun lebih dikenali sebagai IK. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan IK? IK merupakan nisbah antara nilai kini aliran tunai masuk dan kos pelaburan permulaan. Nisbah tu maksudnya kita membahagikan di antara nilai kini aliran tunai masuk dengan kos pelaburan permulaan. Okey, kita lihat pula adalah cara untuk kita memilih sama ada kita nak terima sesuatu projek ataupun tak. Maksudnya kat sini, menurut kaedah IK, bagaimana cara untuk kita menerima ataupun menolak sesuatu projek. So, bila kita kira IK tadi melebihi atau sama dengan satu, projek boleh diterima. Misalnya, kita kira-kira kita dapat IK sama dengan 1.25. So, maksudnya IK itu telah melebihi daripada 1. Ataupun kita kira-kira dapat IK sama dengan 1. Juga projek tersebut boleh diterima sebab boleh membawa keuntungan sebab aliran tunai masuk dia iaitu nilai kini aliran tunai masuk telah pun melebihi daripada aliran tunai keluar projek. Tetapi jika IK kurang daripada 1, projek akan ditolaklah. So, kita kira-kira kita dapat 0.8234. So, jadinya kurang daripada 1. So, maksudnya kat situ, nilai kini aliran tunai masuk projek yang kita bakal nak jalankan tadi adalah kurang daripada 1 dan dijangka akan merugikan perniagaan seandainya diterima kerana kurang daripada kos pelaburan awal kita tadi. Bagi projek saling menyingkiri, projek IK tertinggi akan dipilih dengan syarat melebihi 1. Projek saling menyingkiri kita dah tahu kan kita akan pilih projek yang terbaik. So, kalau IK kita akan pilih yang tertinggi tapi syarat dia melebihi 1. Manakala untuk projek bebas, semua projek yang IK melebihi 1 boleh diterima. Maksudnya tadi kita ada 3 projek, ketiga-tiganya melebihi daripada 1. Ketiga-tiga projek tersebut boleh juga kita terima. Okey, kesimpulan di sini adalah IK syarat penerimaan adalah apabila IK sama dengan 1 ataupun lebih daripada 1. Manakala satu projek itu akan kita tolak apabila IK ni tadi kurang daripada 1. Okey, baiklah kita lihat contoh macam mana kita nak menggunakan kaedah IK dalam pengiraan. So, andai kata kita ada 2 projek, projek Diamond dan projek Aquamarine. Okey, syarikat Aura Jewels ni tadi menetapkan kadar pulangan untuk kedua-dua projek iaitu projek Diamond dan projek Aquamarine adalah sebanyak 10%. Dengan pelaburan awal untuk kedua-dua projek iaitu projek Diamond dan projek Aquamarine tadi, modal permulaan dia adalah RM30,000. So, dia suruh kira berdasarkan teknik indeks keberuntungan ataupun IK. So, ini adalah aliran tunai projek tersebut tahun 1 hingga tahun 5. Projek Diamond RM9,000 setiap tahun. Manakala projek Aquamarine aliran tunai dia berbeza-beza. Okey, so maksud kat sini kita lihat ya aliran tunai kedua-dua projek adalah berbeza. So, kaedah pengiraan untuk kedua-dua projek juga turut berbeza. Okey, baiklah kita lihat cara bagaimana untuk mengira projek Diamond. Seperti yang saya kata tadi, aliran tunai masuk bagi setiap tahun untuk projek Diamond adalah sama setiap tahun. Jadi, formulanya adalah jumlah nilai kini aliran tunai masuk bahagikan dengan kos pelaburan permulaan. So, bila aliran tunai itu tadi seragam, kita gunalah formula NT iaitu PMT darab dengan PVIFA IN bahagikan dengan kos pelaburan permulaan. So, aliran tunai masuk setiap tahun tadi adalah
sebanyak RM9,000 setiap tahun. Okey, kita darabkan dengan PVIFA 10% 5. Bahagikan dengan pelaburan asal dia tadi RM30,000. So, jadi kita lihat dekat jadual PVIFA dengan kadar pulangan tadi 10%, N dia 5. Kenapa N dia 5? Sebab aliran tunai masuk yang berlaku adalah selama 5 tahun pada nilai RM9,000. So, kita dapatlah 3.7908. Kita akan darabkan dengan 9,000, kemudian bahagikan dengan RM30,000 iaitu pelaburan asal tadi. So, hasil darab 9,000 dengan 3.7908, kita akan dapat RM34,117.20 dan kita bahagikan dengan pelaburan awal kita tadi RM30,000, maka kita akan dapat 1.14. Baiklah, kita kira pula untuk projek aquamarine. Bagi projek aquamarine, disebabkan aliran tunai dia tidak seragam, langkah pertama kita kena bina jadual. Okey, jadual yang kita nak bina itu pertama kena ada kolom tahun 1 tahun hinggalah tahun yang kelima. Kemudian kolom yang kedua aliran tunai dalam RM. Masukkan seperti yang soalan bagi tadi. So, salin tahun 1 RM15,000, tahun 2 RM14,000, tahun 3 RM13,000, tahun 4 RM12,000 dan tahun kelima RM11,000. Okey, kemudian kolom yang ketiga, sebab dia dah beritahu kadar pulangan yang dikehendaki oleh syarikat tadi adalah sebanyak 10%. So, kita lihat pada jadual nilai masa wang PVIF, okey, pada kadar 10% dan N1 kita akan dapat 0.9091. Kemudian kita kira, tengok dalam tabel lagi, PVIF 10% 2, kita akan dapat 0.8264. Kemudian PVIF tahun ketiga kita dapat 0.7513. Okey, kemudian tahun keempat PVIF 10% 4, kita akan dapat 0.6830 hinggalah pada tahun kelima 10% 5, kita akan dapat 0.6209. Kemudian kolom yang terakhir adalah nilai kini. Macam mana kita nak dapat nilai kini aliran tunai masuk pada tahun pertama? Kita darabkan aliran tunai tadi RM15,000, darabkan dengan 0.9091, maka kita akan dapatlah RM13,636.50. Begitu juga tahun kedua, RM14,000, darabkan dengan 0.824, dapatlah RM11,569.60. Begitulah kita darabkan setiap aliran tunai daripada tahun ketiga sampailah tahun kelima dengan nilai PVIF itu tadi. Kemudian kita akan jumlahkan setiap nilai kini aliran tunai masuk itu tadi daripada tahun 1 iaitu RM13,636.50. Kita akan tambah sehinggalah pada tahun kelima RM6,829.90. Maka kita akan dapat jumlah keseluruhan aliran tunai masuk adalah RM49,998.90. Okey, kemudian step yang terakhir, masukkan ke dalam rumus ataupun figure tadi kita gantikan ke dalam rumus. Jumlah nilai kini aliran tunai masuk dibahagikan dengan kos pelaburan permulaan. So, jumlah nilai kini ini tadi kita dapat tadi kan RM49,998.90. Okay, kita akan bahagikan dengan RM30,000. So, kita akan dapat 1.17. Okey, baiklah, kita pergi kepada keputusan pemilihan projek. Tadi berdasarkan pengiraan kita dapat IK untuk projek Diamond adalah 1.14, manakala projek Aquamarine kita dapat IK sama dengan 1.17. Jadi projek manakah yang patut syarikat tersebut pilih? Maka jika soalan tu menyatakan projek tersebut saling menyingkiri,
So, Aura Jewels perlu memilih projek Aquamarine. Okey, kenapa? Kerana IK dia melebihi daripada 1 dan lebih tinggi berbanding projek Diamond. Kita lihat ya, IK Aquamarine 1.17, okey, lebih tinggi daripada IK Diamond 1.14. Tapi sebaliknya, jika projek bebas, okey, dalam soalan tu menyatakan kedua-dua projek adalah projek bebas, maka syarikat tersebut iaitu Aura Jewels boleh pilih kedua-dua projek iaitu projek Aquamarine dan projek Diamond. Kenapa? Kerana kedua-dua IK kita lihat kat sini melebihi daripada 1. Tetapi kita akan utamakanlah IK untuk Aquamarine. Maka berakhirlah sudah untuk teknik-teknik dalam penerimaan projek modal. Sekian, terima kasih.